Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi pada pagi ni. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh Tashriq Islami. Benda kita jumpa pada minggu yang lalu, kita ambil berkenaan dengan tajuk Abu Hanifah rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan pembahasan yang panjang lebar berkenaan dengan tajuk adakah benar beliau menolak berkenaan hadis. Dan cuma kita kata sebenarnya bila kita baca balik pada perbincangan yang lalu, sebenarnya beliau bukannya sengaja untuk tidak menerima hadis-hadis tertentu. Benda apa yang berlaku adalah sebaliknya lah. Dan bila dikatakan berkenaan Imam Abu Hanifah rahimahullah menolak hadis, sebenarnya dia bukan seorang menolak hadis, bukan menolak hadis. Bahkan sebenarnya apa yang terjadi adalah syarat-syarat yang beliau letakkan pada bahagian penerimaan sunnah tu. Dia nakkan kalau boleh yang mutawatir dan masyhur. Okey. Tapi dia tawakuf pada yang khabar ahad. Sekiranya tak masyhur, tak terkenal, maka dia boleh jaga takut bimbang perkara berkenaan tidak benar daripada Rasulullah SAW. Cuma bila kita perhatikan balik benda yang dibuat oleh Abu Hanifah ni masa kita tempoh itu memang termasuk daripada perkara yang terjadi pada para sahabat seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia kata bila dahulu asalnya bila orang kata qala Rasulullah SAW, orang akan hulurkan telinga dengar, dan mengalir air mata kerana mendengar hadis Nabi SAW. Tapi bila manusia mula melakukan perkara baik dan buruk tu rasa sama saja, dan jadi pusat timbangan pada orang ramai, dia kata Ibn Abbas kata kami hanya ambil apa kami tahu je. Jadi benda ni masalah kesan tu mungkin terjadi, wallahu alam. Tapi dari segi asalnya pula bila dah sahih kan, walau satu hadis sekalipun daripada Nabi SAW, dan walaupun satu kena kita terima kerana berkenaan, sebab Nabi SAW dahulu menghantar para sahabat baginda mengajarkan Islam kepada orang ramai, hatta daripada perkampungan-perkampungan tu kadang-kadang terima sahabat seorang je, bukan ramai pun bukan ramai sahabat yang diterima oleh mereka. Sebab tu tetap mereka wajib ikut apa yang dibawa ataupun ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW kepada mereka. Apa yang tunggu ramai sahabat datang baru nak percaya, itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Saya nak mati lagi je. Ni ada chan ya. Ada masalah sikit. Okay, baik. Jadi kalau kita perhatikan, itu bahagian terakhir yang kita bincangkan. Cuma perbahasan tentang tajuk tu didapati bahawa untuk menuduh Abu Hanifah rahimahullah sebagai seorang yang tidak menerima hadis atau menolak hadis dengan mudah dan sebagainya, itu adalah tuduhan yang berat lah. Bahkan mustahil mustahil kita nak kata dia sebagai seorang sebagai seorang yang dijadikan sebagai ikutan dalam fiqh. Mustahil dia ni seorang yang tidak ikut sunnah Nabi SAW. Kita tahu bahawa pada zaman berkenaan wujud kan orang-orang seperti Malik bin Anas dan sebagainya, dan bahkan Islam ni tersebar dengan dalil. So adalah mustahil kita kata bahawa Abu Hanifah rahimahullah mazhab dia atau fahaman dia tadi
tersebar dengan tajuk yang salah lah, yang tak kena. Itu yang kita bincangkan itu. Pasal mustahil dinamakan sebagai imam kepada fiqh, melainkan kalau dia kata dia seorang yang benar-benar menjaga berkenaan dengan tajuk fiqh atau tajuk sunnah. Sebab kita tahu bahawa pada zaman berkenaan takkan diangkat seorang berkenaan dengan dalil agama, dengan berkenaan agama, melainkan dengan kedudukan yang layak, orang yang layak untuk perkara tersebut. Bukannya orang yang tak dikenali, bukannya orang yang kita panggil yang tak berkebolehan dalam agama diangkat. Itu adalah mustahil. So, kadang-kadang seorang kita macam nak menuduh bahawa orang dalam berkenaan tak berhati-hati berkenaan pengambilan daripada agama. So, kita lebih berjaga-jaga, itu mustahil. Sebab tu kita kata tuduhan yang diberikan tu macam dikatakan last kali kita ambil tu, paragraf terakhir, kita macam dikata dan dilihat oleh para pengkaji, para pengkaji memastikan dan disebut oleh Muhammad Yusuf Musa bahawa tiada untuk pengkaji yang sama yang munsif untuk melemparkan Abu Hanifah dengan bahawa dia meninggalkan dengan sengaja sebahagian apa yang sahih sini daripada hadis dan asar, untuk dia ambil pendapat dengan pendapat dan kias. Amat jauh lah untuk dibuat perkara berkenaan, melainkan jika tidak, kalau dia buat macam tu, jika tidak, dia tidaklah seorang yang beriman dengan sebenarnya terhadap Rasulullah SAW. Apa dia buat oleh baginda. Bahkan untuk dia menjadi seorang imam daripada syariat Islam ni adalah amat berat lah. Okey, baik. Okay, kita sambung Dan kesan fiqh Imam Abu Hanifah dan juga penyebaran mazhab dia. Okay, dinisbah kepada Abu Hanifah, Fiqhul Akbar. Ni banyak orang sebut Fiqhul Akbar Abu Hanifah konon karangan Abu Hanifah, dan bahawa dia mengandungi lebih daripada 60,000 persoalan atau lebih. Okay, dan namun dia kata tidak sahih penisbahan ini. Tapi hanyalah dikatakan ia adalah daripada karangan para pendamping Abu Hanifah, dan nisbah kepada Abu Hanifah rahimahullah, juga pada demikian pada akidah. Itu Fiqhul Akbar. Dia dicetak di Hyderabad. Okay, dia kata adakan di India, Hyderabad, India, pada tahun 1321 Hijrah. Dan dia adalah akidah salaf yang tak melebihi daripada beberapa muka surat. Namun tidak sahih penisbahan ini kepada Abu Hanifah rahimahullah. Banyak orang kitab tu dikarang sebagainya, tapi bukan kitab dia. Bahkan ada yang kadang-kadang disebut dalam kitab tersebut pendapat orang yang tak lahir lagi ketika Abu Hanifah rahimahullah hidup. Orang berkenaan tidak lahir lagi, mahu nanti dia tak lahir lagi, tiba-tiba nama dia masuk dalam buku tersebut. Ini di antara perkara yang terjadilah, yang kita kata kita boleh tahu karangan tu bukan karangan dia sebab kerana keadaan tersebut. Baik. Dan ini sebab kepada Abu Hanifah, dia kata musnad, satu kitab bersanad mengenai hadis. Berkata Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Ta'jil Manfa'ah bi Zawaidil A'immatil Arba'ah, nama kitab Ta'jil Manfa'ah ni menyegerakan manfaat dengan tambahan perawi imam yang 4. Dia kata Ibn Hajar Asqalani, amma musnad Abi Hanifah, ada pemusnad Abu Hanifah, falaysa min jam'ihi, ia bukan daripada himpunan dia sendiri. Dan yang wal mawjud min hadis Abi Hanifah, dan yang wujud daripada hadis Abu Hanifah, inama huwa kitabul athar, dia hanyalah kitab athar alati rawaha Muhammad bin Hasan anhu, dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani daripada Abu Hanifah. Wujud fi tasanif Muhammad bin Hasan wa Abi Yusuf qablahu min hadis Abi Hanifah asya' ukhra. Dia kata dia dapati juga daripada karangan-karangan himpunan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf, sebelum daripada Muhammad bin Hasan, daripada hadis Abu Hanifah, beberapa benda-benda yang lain. Okey. Dan telah menyebut wa dzakara sahibu Kashfuz Zunun musnad Imam A'zam, kitab
Dia kata wa dzakara ruwatuhu. Ya, dia kata sebut dalam menyebut pengarang kitab Kashfuz Zunun, Musnad Imam Azam, dan menyebut para perawi dia. Wa anna alladhi, dan dia sebut dalam kitab tu anna alladhi atana bi jam'i asanidihi, bahawa yang mengambil berat tentang menghimpunkan musnad yang bersandar kepada Abu Hanifah ni huwa Abul Muayyad Muhammad bin Mahmud Al-Khawarizmi. Dia adalah Abul Muayyad Muhammad bin Mahmud Al-Khawarizmi al-mutawaffa sanata khamsa wa sittin wa mi'ah. Dia mati tahun 165. Ini yang apa disebut menghimpunkan. Abu Hanifah mati 150. Ini apa seorang Abul Muayyad Muhammad bin Mahmud Al-Khawarizmi dikumpulkan kitab hadis kemudian disandar pada Abu Hanifah. Waqad tubi'a hadzal musnad, dan telah dihimpunkan dicetak kitab musnad berkenaan di Mesir pada 1326 dengan apa yang dia kata menafikan dakwaan orang yang berkata bahawa Abu Hanifah tidak sah daripadanya ataupun tidak nyata mazhabnya melainkan daripada 17 hadis saja. Tapi dilihat daripada kitab tersebut ada banyak lagi hadis lain. Okey. Dan tidak ada syak padanya bahawa Abu Hanifah telah meninggalkan sesudah ketiadaannya, kematiannya, satu kesan fiqh yang banyak, yang besar. Memang kita tahu bahawa kesan tinggalan fiqh dia terkenal. Sebab apa yang diajar oleh anak murid dia. Okay, memang masyhur, dan hatta Imam Syafi'i rahimahullah sempat bertemu dengan mereka dan bahkan berbahas dan juga membincangkan agama dengan mereka. Cuma semua tu difahami adalah kesan daripada apa yang Abu Hanifah rahimahullah ajar kepada mereka lah. Okay. So dia kesan fiqh, tak ada siapa boleh nafikan. Sehingga berkata Imam Syafi'i berkata, inna nasa kulluhum iyalun alaihi fil fiqh. Sebenarnya orang manusia, orang ramai, kesemua mereka adalah pengikut kepada Abu Hanifah dalam fiqh. Dan telah masyhur daripada pembawa fiqh dia, orang bawa fiqh dia, dua orang lelaki terkenal daripada ramai manusia yang belajar dengan dia. Yang terkenal meneruskan ilmu yang dibawa oleh Abu Hanifah adalah dua orang, dua lelaki. Abu Yusuf Qadi Qudah, Abu Yusuf Qadi hakim, ketua hakim zaman dahulu di Iraq, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan untuk dua pendamping Abu Hanifah ni, kelebihan yang besar terhadap mazhab Abu Hanifah dalam kerja menyebarkannya dan juga menyiarkannya. Maka telah menulis Abu Yusuf maka kitab Abu Yusuf ia adalah yang dihafal, yang menjaga atau memelihara kata-kata Abu Hanifah yang dinukilkan dia daripada beliau, oleh beliau dinukilkan dia oleh Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf. Dia sempat, Imam Ahmad bin Hanbal sempat dengan Abu Yusuf. Tapi ketika tu dia sempat ketika remaja lah, Abu Yusuf mati, dan benda tersebut jadi satu kisah dia bersedih kerana tak sempat belajar banyak dengan Abu Yusuf. Okay, jadi kita Abu Yusuf ni dia yang menjaga akan fiqh Abu Hanifah. Okay, di antara yang dikarang oleh Abu Yusuf adalah dia kata al-asar alladhi huwa musnadul imam. Asar yang dia adalah kitab bersanad, hadis bersanad oleh Imam Abu Hanifah, berserta dengan tambahan Abu Yusuf pada riwayatnya pada setengah tempat. Okay. Kemudian Al-Kharaj ni cukai tanah kepada orang kafir yang negara mereka ditakluk oleh Islam. Sepatutnya orang kena harta mereka dirampas, tapi dibenarkan untuk mereka pegang harta mereka dan teruskan guna dengan syarat mereka bayar jizyah. Bayar dia bentuk kharaj. Kalau jizyah tu terdiri, kharajnya atas tanah. Dia mula kharaj macam kita bincangkan dulu oleh Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab anhu, dia mulakan dengan sebab tak nak bagi para sahabat pindah ke negara-negara lain. Dia nak supaya para sahabat yang ramai itu duduk dekat dia, mudah untuk dia jadikan rujukan. Okay, baik. Kemudian ketiga, ikhtilaf Abi Hanifah bin Abi Layla. Percanggahan Ibn Abi Abu Hanifah dan juga Ibn Abi Layla. Ibn Abi Layla ni Abdurrahman bin Abi Layla adalah nama seseorang perawi Bukhari Muslim Bukhari Muslim. So dalam sudut masalah fiqh pun dia terkenal, lebih banyak lagi lebih terkenal sebagai perawi hadis, perawi hadis Bukhari Muslim. Dia berkata Khatib Al-Baghdadi mengenai Abu Yusuf. Abu Yusuf dia kata Abu Yusuf ni dia adalah teman kepada Abu Hanifah, dan juga orang paling faqih pada zaman beliau dia hidup. Dan dia adalah orang yang pertama letakkan kitab-kitab mengenai usul fiqh. Lebih tepat dia lah yang letakkan banding Abu Hanifah sendiri. Abu Hanifah tak ada dapat kitab khas karangan Abu Hanifah tu secara direct. Banyak kebaikannya adalah penutikan murid dia. Serta dia kata dan fiqh di atas mazhab Abu Hanifah. Jadi dia ni fiqh, usul fiqh di atas mazhab Abu Hanifah. Dia yang pertama sekali letakkan darjah ni. Wah, mak tunggu wah. Okey, dan dia kata dan juga apa dia telah isikan persoalan-persoalan dan menyebarkannya lah apa yang berkaitan dengan apa Abu Hanifah rahimahullah menyatakan dan jawab, dia lah menyebarkannya. Dan dia menyiarkan ilmu Abu Hanifah pada seluruh pelosok bumi. Dan dianggap karangan kedua karangan Muhammad bin Hasan Syaibani sebagai rujukan asal bagi mazhab Abu Hanifah. Kerana telah mengambil berat mengenai karangan Muhammad bin Hasan Syaibani, para fuqaha sesudah daripada Muhammad bin Hasan Syaibani karang dalam bentuk ulasan, dan antara yang terpenting daripada kitab tersebut adalah kitab Jami' Kabir, Jami' Saghir, Siyar Kabir, Siyar Saghir dan Ziyadat. Antara buku yang dikarang Muhammad bin Hasan Syaibani yang dikira sebagai rujukan asli bagi mazhab Abu Hanifah. Cuma Muhammad bin Hasan Syaibani ni dia lepas daripada dijumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullah, boleh dikatakan kebanyakan pendapat dia dah cenderung bertukar kepada mazhab Syafi'i. Tapi kaul qadim lah, kaul yang lama. Kerana kita panggil dia punya perbahasan yang Syafi'i itu membuahkan rasa pada diri dia yang pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Sebab dia kata dia tukar mazhab lah. Tapi jelasnya dia adalah pengikut asal kepada Abu Hanifah rahimahullah. Okey. Dan kemudian di antara anak murid pada Abu Hanifah yang masyhur juga adalah Zufur bin Huzail. Kita sebut dengan 3 orang yang terkenal anak murid Abu Hanifah, iaitu Muhammad bin Hasan Syaibani, Muhammad bin Hasan Syaibani, Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf dan Zufur bin Huzail, yang dia dahulu di antara asalnya ashabul hadis. Dia asalnya adalah perawi hadis, kemudian telah menjadi banyak pada dia ni pendapat dan juga dia mahir dalam kias. Dia bertukar bidang daripada asalnya ahli hadis bertukar kepada sibuk dengan fiqh. Menyebut Ibn Khaldun dalam ruang penyebaran mazhab Abu Hanifah, dia berkata adapun Abu Hanifah maka telah mengikuti bertaklid dengan Abu Hanifah hari ini. Ketika zaman dia cakap tu, orang cakap adalah penduduk Iraq, kemudian orang-orang Islam India, China dan negeri di balik sungai. Sungai ni macam apa? Lepas daripada Afghanistan, negeri seperti Turkistan, Armenia, Azerbaijan punya kawasan atas lepas sepadan ke utara. Lepas Afghanistan tu, kawasan tu panggil negeri di belakang, di balik sungai. Kawasan tu semua sekali boleh katakan berpegang mazhab Hanafi. Dan negeri Ajam kesemuanya. Kerana apa yang ada pada mazhab Abu Hanifah ni, dia kata yang
dipenuhi penyebaran daripada Iraq. Okey. Dan juga dapat Darussalam ketika tu, Baghdad. Dan dahulunya anak murid anak murid dia adalah teman-teman kepada para khalifah Bani Abbasiyah. Sebanyak dia punya anak murid Abu Hanifah ni berkawan dengan khalifah Bani Abbasiyah. Lalu banyaklah menjadi banyak kerana mereka dan juga perdebatan mereka bersama dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan juga telah elok kajian mereka pada persoalan khilaf, dan mereka datangkan dengan ilmu yang bijaksana lah. Okey. Dan juga pandangan-pandangan yang pelik, yang janggal, yang kadang-kadang pelik, tapi benda tersebut adalah dipakai. Okay, dan apabila memerintah kerajaan Osmaniyah Turki, mereka telah membataskan keputusan kehakiman dalam mazhab Hanafi. Mereka telah bataskan kehakiman pada dalam kerajaan mereka, jajahan mereka, kepada mazhab Hanafi. Kerana ia adalah mazhab mereka, mazhab orang daripada keluarga Osmaniyah tu. Okay, dan ini telah membantu kepada penyebaran mazhab dan juga pengajaran mazhab Hanafi kepada seluruh pelosok negeri Islam pada zaman berkenaan. Mana-mana negara yang dikuasai. Hatta undang-undang di Iraq, masih Syria, masih lagi sampai sekarang undang-undang sivil dia yang terkesan dengan mazhab Abu Hanifah, dia masih lagi kekalkan hukum tertentu mengikut pada mazhab Abu Hanifah. Contoh yang paling mudah ni masalah nikah di negeri Mesir, okey, dan Syria, Jordan, kemudian di kawasan Iraq. Mereka membolehkan wanita itu sendiri melafazkan akad pernikahan. Aku nikah diriku dengan kau. Dia maksudnya dibagi hak, dan ini sebenarnya yang dibahaskan dalam mazhab Abu Hanifah. Antara yang dibawa oleh mazhab Abu Hanifah yang agak janggal yang adalah berkenaan dengan pengakuan nikah tu dibuat oleh wanita tadi sendiri. Akad tu dia lafazkan sendiri. Alasan dia kalau perempuan tu boleh akad jual beli sendiri, sewa menyewa sendiri, kenapa buat berkenaan masalah perkahwinan dia tak boleh buat sendiri. Ini memang ada kat Mesir. Saya ingat tahun bila saya tengok satu rancangan televisyen tu, dia tayangkan cerita Mesir. Perempuan tu memanglah okey. Jadi walaupun dia kata perempuan tu melangsungkan lafaz, bukan bermaksud perempuan tu boleh nikah tanpa dihadiri oleh wakil-wakil yang sah. Ni kena jaga sikit. Banyak orang dia ingatkan bila Abu Hanifah kata tanpa wali tu, maksud dia tanpa wali tu kan wali tu tadi dia tak perlu melafazkan, tapi yang lafazkan tu wanita tu sendiri. Itu maksud dia. Itu maksud sebenarlah. Tapi banyak orang salah faham, dia ingatkan mazhab Abu Hanifah, jumpa perempuan, kita suruh perempuan terlafazkan, tu jadi lelaki bini. Tak ada. Bukan begitu Itu maksud sebenar. Maksudnya pasal kalau kes ni, mana perempuan tu melangsungkan sendiri pernikahan dia. Pasal dia yang akan terima baik buruk daripada tindakan perkahwinan tersebut, maka dia yang patut lafazkan. Itu tajuk Abu Hanifah rahimahullah lah. Tapi dalam masa sama bila dilafazkan pernikahan oleh wanita itu sendiri, wakil-wakil kerajaan, wakil keluarga mesti ada dibuat dalam majlis yang dihadiri oleh orang ramai. Itu masalah yang kita panggil berlaku kesalahan tidak faham pada sebagian orang menyatakan bahawa Abu Hanifah maksudkan tak payah wali. Macam tu saja kan. Itu tak, yang sampai sekarang pun di Mesir masih buat, tapi pembuatan dia akan hias rumah sebut dan sebagainya, kemudian baru izinkan kepada dia pasal kedudukan mereka ni, mereka cara mereka faham kan, cara mereka lihat perempuan tu layak untuk melafazkan sendiri. Itu maksud dia. Tapi bukannya orang ramai tidak hadir, bukannya mereka keluarga mereka tak terlibat, tak ada. Okay? Sebab Nabi sebutkan nikah lebih wali tu, dan nikah dengan wali tu, dia faham lain. Dengan wali tu maksudnya dengan hadiri oleh wali sebagainya lah. Bukan sengaja langgar hadis Nabi SAW. Okay. So
So mazhab Abu Hanifah sampai sekarang dapat dilihat pada undang-undang sivil Mesir, undang-undang sivil Iraq dan sebagainya, sebelum daripada Amerika masuk, memang masih lagi kat situ cenderung kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, baik. Dan dia kata dan berterusan dah urusan sedemikian sehingga hari ini pada banyak daripada negeri disebut, ya. Walaupun bahawa semuanya telah diambil cerapan daripada mazhab lain dalam masalah sivil, wakaf, warisan harta, wasiat, memang ada ambil pendapat lain, tapi ia adalah persoalan yang kekal. Para hakim, para hakim mahkamah, padanya di atas tuntutan di atas kemestian hukum-hukum syariat Islam, bukan selain daripada hukum daripada negeri negeri tersebut, semuanya memang kita panggil ada campuran, tapi kesan yang mazhab Hanafi itu masih dapat dilihat sampai sekarang. Tadi saya sebutkan masalah nikah lah, masih lagi mengikut mazhab Hanafi. Baik. Okay, seterusnya Imam Malik. So, Imam Hanifah dah habis. Kita masuk Imam Malik rahimahullah. Pertama macam tadi masalah itu juga asruhu, zaman dia. Dia kata menyerupai zaman Malik, zaman Abu Hanifah. Ya. Menaikkan bahawa dia sempat Abu Malik rahimahullah, dia sempat dengan kerajaan Abbasiyah dengan tempoh yang lebih panjang lah. Okay. Pasal ketika kelahiran Imam Malik bin Anas adalah pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Amawi. Al-Walid bin Abdul Malik Al-Amawi, Bani Umayyah. Dan kematiannya pada zaman Rashid Al-Abbasi. Okay, Harun Al-Rashid. Terkenal Harun Al-Rashid itu, dia yang di zaman kat situlah matinya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Jadi Imam Malik dia telah sempat dengan kerajaan Bani Marwan, Marwan bin Hakam pada permulaan keganasan umur muda dia, ya. Dan dia dilihat bagaimana jatuh atau keruntuhan kerajaan Amawi, ya. Kemudian tegaknya naiknya kerajaan Abbasi yang di atas bahagian dia semua sekali dilihat, dia hadir. Dan dia sempat melihat pendirian Mahdi terhadap golongan Zindik di Iraq. Okay. Dan juga Al-Mahdi, salah seorang khalifah tu Al-Mahdi tadi, dia minta tolong dengan para ulama untuk penghakiman pada akidah mereka. Dan juga dia sempat dengan zaman atau era tamadun Abbasiyah pada puncak kehebatannya. Dan telah bercampur pada asas-asasnya Islam dengan tamadun Parsi, Hindu dan juga Rom. Okey, baik, itu yang disebut, baik. Dan dia kata mewakili kehidupan Imam Malik bin Anas pada zaman Bani Amawi, tempoh yang terjadi akal dan pemikirannya, sepanangannya sepanjang 40 tahun, baik, 40 tahun. Dan dijelmakan kehidupan dia setelah dia sampai usia yang kuat dia berzaman Abbasiyah. Okay. Dan waktu penghasilan apa yang dia dengar dan juga faham daripada dibawa oleh khalifah atau kerajaan ketika itu. Dan dia kata dia mendapat faedah daripada ilmunya, dan dia bertukar ganti dengan Al-Mahdi tu. Okey. Hasil pemikiran dengan teman-teman dan juga pembentukan pelajar di ketika itu. Okey.
Dia kata walaupun Imam Malik sempat dengan kerajaan Amawi pada zaman teguh dia, sudah dipadamkan akan puncuk-puncuk fitnah, namun dia kata berita fitnah-fitnah ni telah berpindah kepada dia. Dia maksudnya dia pindah rendah kepada dia. Memang dia dapat lihatlah bagaimana Khawarij pada zaman Bani Umayyah tu memang ada. Baik. Dan dia melihat kesan Khawarij yang buruk dalam mereka mengepung Madinah dan juga mengganggu keamanan orang ramai, serta penumpahan mereka terhadap darah dengan pimpinan Abu Hamzah, lalu ditambahkan itu kepada orang benci dan tak suka terhadap kerajaan ketika itu. Yep. Dan Imam Malik benci kepada dirinya setiap yang keluar daripada pemerintah, tak nak ikut pemerintah, maka Imam Malik antara yang paling kuat menentang orang berkenaan. Okey. Kerana ini melihat dia melihat kebaikan rakyat adalah satu usul daripada usul pemerintah, dan juga dia membawa dengan tabiat dia yang tenang kepada kehidupan yang tetang, yang eloklah. Sebab kalau stabil politik, stabil rakyat, dan kehidupan pun akan jadi baik. Tapi kalau kata asyik bergaduh dan sebagainya, dia akan tak dapat kebaikan. Okey, dia kata dan Imam Malik rahimahullah dia tak mengambil pendirian terhadap Bani Umayyah ni, pendirian sebahagian para ulama yang lain yang mereka ingkari ke atas Bani Umayyah, di samping daripada amalan mereka sendiri. Dan barangkali Imam Malik rahimahullah dia akan menjadikan marah pada permulaan akan pemerintah Bani Abbasiyah, dan juga peristiwa yang dan peristiwa yang berdarahlah, kemudian dikembali tenang sudah mana segala urusan menjadi tetap. Akan tapi dia dapat tidak pada Bani Abbas ni dia dapati pada Bani Abbas ni yang mereka ni bersungguh-sungguh untuk berhubung dengan para ulama. Dia kata ada dekat sini, dia kata keinginan dalam berhubung dengannya dan juga mendengarkan nasihatnya. Ini bahagian yang Imam Malik baik. Dan dia kata dan tidak pula terlepas daripada kita, jangan terlepas dari kita untuk menguatkan mengingatkan balik tentang perluasan jajahan negeri Islam pada zaman berkenaan dari Andalus, dari timur daripada arah barat sehingga ke Sind, negara yang berdekatan India pada arah timur, dengan bandar-bandar dia yang makmur, dipenuhi, dan juga dan juga keadaan perkembangan dengan pergerakan ilmiah, dan juga kecerdasan perniagaan serta kebangkitan penanaman dan pembuatan. Kerana ini kesan yang besar, kesan besar Imam Malik pada kehidupan fiqh ni dan juga pengembangan dia, kerana dia bermuamalah dengan tamadun yang berbagai daripada jenis yang berbeza-beza, akan berbeza akan berbeza jenis bangsa berbeza, yang berlainan akan cara hubungan sebagainya, yang dibiasakan oleh Islam pada waktu jadi maksudnya dia sebutkan memang masa Imam Malik ni dia ada beza sikit dengan Abu Hanifah tolak terus jawatan. Imam Malik tolak cara baik, tapi dia masih lagi terus adakan hubungan baik dengan semua yang adalah, pasti dia punya zaman dia beza. Baik.
Maka banyak peristiwa dan juga bermacam-macam persoalan, bercambah-cambah persoalan dan telah mengambil mengeluarkan hukum para ulama bagi setiap masalah tu satu hukum. Okay, dan Madinah ni dia adalah negeri hijrah yang tinggal padanya Imam Malik. Yang dia dahulu menerima sebagian banyak besar daripada rombongan orang Islam yang datang untuk menziarahi Masjid Madinah daripada satu masa ke masa berikutnya. Okey, dan juga boleh dikenali ciri-ciri khas bagi zaman Malik kita juga dengan gerakan pemikiran dia yang muncul daripada hubungan pemikiran Islam dengan falsafah Yunani, Greek, Parsi dan India sebagai gerakan penterjemahan di atas bentuk yang kita terjelaskan dulu pada hadis dan juga pada hadis yang mengenai zaman Abu Hanifah. Ada di antara yang membawa kepada perlingkahan ataupun pertembungan pemikiran sekitar akidah-akidah yang berbeza baik dan juga pendapat yang pendapat apa yang mutanakhirah. Dia kata menaikkan Abu Hanifah dahulu di Iraq, tempat dia tempat pertembungan dekat sana, lalu dia terkesan dengan kesan yang langsung, sedangkan Malik bin Anas tinggal di Madinah dan hidup pada tempat yang ada berlaku padanya. Okey. Sedangkan Imam Malik dia kata tinggal di Madinah, yang tinggal pada ni yang jauh berada pada jauh daripada pertentangan pemikiran. Pertentangan pemikiran ni Imam Imam Malik dia menjauhkan diri daripada masuk dalam perkara semikian. Dan tidak digembar-gemburkan pada pasal Madinah ni mazhabnya. Bahkan dia tersebar padanya ilmu kitab dan sunnah. Dia banyak terkesan dia di atas Imam Malik secara bentuk yang di opposite, yang negatif kita. Berbalik pada pasal kes perbahasan berkenaan dengan tajuk hukum ni, kalau kita lihat pada sudut yang asal memang sebaiknya ditinggalkan, tapi bila ada persoalan baru yang tak dapat dipahami, maka mengetahui dengan cara ini adalah sepatutnya lah. Dan di Madinah dahulu madrasah fiqhiyah dia kata ada apa yang pertama sebelum Imam Malik sendiri, dia kata ada dikenali dengan madrasah fuqaha sabah, madrasah fuqaha yang tujuh, dan di atas di atas tangan madrasah ini tangan para pelajar, para penuntut madrasah ini, dia kata bertemulah Imam Malik akan ilmu. Dan sedangkan mereka melebihkan akan riwayat, yang mereka riwayatkan pada apa yang telah dia terjaga. Mereka ni pasal Madinah ketika itu tak sama macam tempat lain, pasal dia tempat di mana lahir Islam, dan kebarangkalian macam kes pemecahan tajuk tu pada sudut Madinah ni kurang sikit. Kurang. Ada datang kemudian zaman Malik ada datang kemudian, tapi bukan menjadi benda utama lah. Okey, dia kata di Madinah dahulu ada madrasah fiqh yang pertama, dikenali sebagai madrasah fiqh yang tujuh. Dan di atas tangan para pelajar madrasah inilah menerima Imam Malik akan ilmu. Dan dia memberi kesan atau melebihkan akan riwayat. Dan mereka melihat pada apa yang padanya berlindung daripada fitnah. Dan mereka tak mengambil dengan pendapat, melainkan kalau terpaksa saja. Di atas pertentangan ini, dia kata adalah guru-guru Imam Malik ni, guru-guru Imam Abu Hanifah ni
daripada syekh-syekh dia madrasah ahli ra'i di Iraq yang mereka memastikan mengandaikan akan persoalan-persoalan yang tidak terjadi lagi. Mereka letakkan untuknya hukum-hukum mereka. Daripada asal bila kes dia tak boleh dia pasal bila ada pertentangan tu dia bagus untuk kepelbagaian situasi. Kalau macam ni kan. Kalau ikut pada ashabul hadis tadi, dia tak bincangkan sangat benda berkenaan. Dia ikutkan perkembangan fiqh ni. Kalau ikut kepada mazhab Abu Hanifah ni tak kembang langsung. Tak kembang dengan kuat. Maksud dia usul-usul bagi mazhab dia tadi dia limited. Dia tak boleh nak apa dia tak diceritakan. Kalau mazhab Abu Hanifah, kalau perhatikan dia banyak perbahasan, banyak perincian-perincian yang membuka untuk hukum-hukum bagi madrasah. Baik. Dia kata walaupun demikian, okey, pendapat dalam fiqh Imam Malik ni ada habuan juga. Kerana tukar ganti atau perkongsian ilmu pada zaman Imam Malik rahimahullah. Okey. Muhammad As-Sahib As-Sani Abi Hanifah, Muhammad As-Syabani, teman kedua bagi Abu Hanifah rahimahullah, telah mengambil hadis daripada Al-Thawri. Dan dia tinggal Sufyan Al-Thawri, ya. Jadi dia daripada yang terkenal yang nombor 2 Okey, dia kata itu Muhammad bin Syabani, anak murid yang kedua bagi Abu Hanifah. Dia dah mengambil hadis daripada Sufyan Al-Thawri. Dan dia duduk berdamping dengan Sufyan Al-Thawri Malik ni, okay, selama 3 tahun. Dan dia ambil ilmu daripada Sufyan Al-Thawri. Jadi dahulunya memang dia kata Imam Malik duduk dengan Sufyan Al-Thawri selama 3 tahun. Ambil daripada dia akan ilmu. Dan Imam Malik dahulu dia ambil berat dengan mengenal pendapat Abu Hanifah pada persoalan berbagai. Ini sesudah daripada dia kenal Abu Hanifah secara daripada depan lah. Kalau tak pada mula Imam Malik bin Anas, dia tak suka langsung dengan orang yang buat masukkan falsafah dalam agama. Dia tak suka. Jadi Imam Malik dia kata telah mampu untuk dalam suasana Madinah ni yang tenang, untuk melindungi diri dia daripada gelombang ahli hawa nafsu yang menenggelamkan, yang kadang-kadang menyibukkan akan pemikiran umat Islam daripada hakikat yang sebenar. Seperti Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, mereka semua tentang. Okay, dia memang dia tentang perkara yang panggil apa? Malik bin Anas kan dia tinggal kat Madinah. Jadi keadaan dia berbeza. Tapi orang di Iraq, belah bin Azerbaijan, belah Turki, mereka memang kita panggil apa? Keadaan yang Imam Malik tadi memang macam solat yang terjaga lah. Tapi dalam masa sama dia taklah tak nak langsung melihat kepada pendapat. Ya. Yang telah memang kita panggil dia benda ni hampir-hampir menyibukkan pemikiran umat Islam daripada hakikat agama lah. Sebab kan anda kata semua orang tidak terlampau liberate. Dia tak liberate bangsa tak elok. Kerana kita tak dapat hukum dan tinggal tak dapat hukum tu, tak dapat belajar langsung. So patutnya pada dalil atau nas tu mesti ada fiqh. Kita fahami dengan akal kita, dan juga kita bandingkan. Ini yang perbuatan Imam Asy-Syafi'i nanti kita bincangkan dalam dia menyatukan umat Islam di antara ahli fiqh dengan ahli ra'i dengan ahli hadis supaya bergabung. Kehidupan Imam Malik rahimahullah 93 Hijrah sampai 79. 93 179
Dia kata telah bercanggahan para ulama pada tahun yang dilahirkan padanya mengenai tahun yang dilahirkan padanya Imam Malik. Yang paling masyhur daripada pendapat-pendapat ini adalah dia dilahirkan pada tahun 93 Hijrah. Dan kelahiran dia adalah di Madinah. Dan dia adalah di Madinah. Dan Madinah tu sebenarnya kalau kita kata zaman berkenaan adalah tempat asuhan bagi ilmu yang banyak yang didatangkan Madinah kita itu ada tempat cradle buayan bagi ilmu, bagi ilmu yang yang penuh dengan asar-asar daripada Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan juga dia ada kedudukan daripada dalam jiwa ulama Islam. Jadi sebenarnya fahamkan apa yang sudut asal, memang diorang pun akan keluar. Okey. Jadi memang Madinah ketika Imam Malik lahir, tempat munculnya atau tempat disebarkan akan perkara yang tak elok kan. Baik. Okey, jadi Imam Malik telah memelihara untuk Madinah kedudukan ini pada jiwa beliau. Ini dalam berkesan pada efek beliau. Lalu dia dianggap, dia mengira amalan ahli penduduk Madinah tu adalah satu asal yang mestinya dia anggap dia anggap kita sebut dengan fiqh tadi berkembang dengan perbahasan dan sebagainya. Jadi Imam Malik dia memang duduk kat tempat macam tu, tempat yang sebenarnya perbahasan tak banyak sangat sebab dalil dah ada. Tapi benda tu beri kesan pada fiqh Imam Malik. Dan dianggap dia mengambil kira amalan untuk ahlinya dan asal bagi usul pengeluaran hukum. Okay. Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi daripada kabilah di Asbah Al-Yamaniyah, dan dia pun adalah seorang Arab asal. Malik bin Anas ni adalah imam yang Arab asal. Dan daripada mendakwa Muhammad bin Ishaq, pengarang kitab sirah tu, bahawa dia dahulu termasuk daripada orang yang memberikan tak setia kepada Bani Tamim. Dan sebenarnya urusan bukan sedemikian. Bukannya Malik bin Anas tak Abu Hanifah ke. Pasal mereka ni orang-orang yang tak terikut dengan suasana. Dia hukum tu benar, dikatakan benar tanpa ada sebarang gangguan lain lah. Okay, jadi Muhammad Ishaq dengan kitab sirah ni, dahulu dia tuduh Imam Malik termasuk daripada orang-orang mawali, orang-orang yang bebasan daripada Bani Tamim. Namun itu bukan keadaan dia. Dan itu dahulu di antara Datuk Imam Malik dan dengan Abdul Rahman bin Osman bin Abdullah bin Tamim ada sumpah tak setia. Okay. Dia ada hubungan. So kita nak faham macam mana Imam Malik rahimahullah, dia tak berfikiran ataupun tak sebarkan benda macam orang lain sebarkan. Itu untuk ada kesan sebenarnya. Ada sebab. Jadi Datuk Imam Malik dahulu dengan Abdul Rahman bin Osman bin Abdullah bin Tamim ada sumpah. Bukannya wala, bukan wala. Kata setia dia kata, dan sumpah ni terjadi pada antara Arab yang merdeka. Wala pula dia tak jadi melainkan daripada orang Arab yang asal dengan hamba dia. Dia ada beza dahulu telah datang Datuk Imam Malik bin Anas ni pada kawasan yang tinggi atas. Dia kata, wahai Abu Amir, dia kata datang Datuk kepada Imam Malik kepada Abu Amir di Madinah pada zaman hidup Nabi SAW sesudah perang Badar.
Datuk Imam Malik jumpa dengan Malik Al-Ashja'i. Okay, masa dia punya panggil apa, hubungan tu memang dia Arab asal lah, dia Arab asal, dia bukannya ajam. Macam Imam Syafi'i pun Arab, kan? Baik, so dia kata kat sini memang dia kata pasal halaf. Kalau kita kata perjanjian dua pihak yang merdeka dengan merdeka dipanggil halaf. Tapi kalau dia kata perjanjian di antara hamba dengan tuan, maka dipanggil sebagai dia tidak dikira sebagai sebagai halaf, tapi dikira sebagai wala. Baik. So dia kata wala ni tak terjadi di antara seorang Arab dengan yang bukan Arab. Lalu datang Datuk Taimiyah, dia datang Datuk Imam Malik dia datang ke kawasan atas kawasan dia datang datuknya yang atas itu Abu Amir ke Madinah pada ketika hidup Nabi SAW sesudah perang Badar dan tinggal di sana. Dan namanya orang-orang ashabul teman-teman Rasulullah SAW yang hadir peperangan kesemuanya, ini atuk-atuk kepada Imam Malik dan hadir kepada pemerintahan pengadilan semuanya, melainkan perang Badar saja yang dilimit. Dan anak lelaki Imam Malik, gelaran dia Abu Anas kan. Anak dia Imam Malik Imam Malik dia Abu Anas, daripada tabi'in yang besar. Dan ini adalah pada riwayat paling sahih pada penisbahan Imam Malik bin Anas. Okey. Dan dia kata telah membesar Imam Malik di dalam rumah pengetahuan, rumah ilmu dan di bandar ilmu di negeri hijrah. Okey. Tempat muncul tempat kembalinya sunnah dan juga tempat rujukan para ulama. Dan telah kedudukan fatwa yang dipertemui dihafal atau dijaki daripada orang sebelumnya. Okey, maka dia telah menghafal Al-Quran Karim daripada dada ketika hidup dia. Kemudian dia menuju kepada penghafalan hadis dan dia duduk dengan para ulama, duduk dengan para ulama ketika dia masih besar dan ketika dia masih rugi. Okey, dalam riwayat daripada Imam Malik bahawa dia berkata, dahulunya aku ada saudara pada Umar Ibn Syihab. Lalu dia lempar kepada aku satu hari, dia kata telah melemparkan bapaku pada hari di atas kami satu persoalan. Bapa dia bagi satu soalan, saya jawab. Lalu telah mendapat tepat saudaraku dan aku telah salah. Lalu berkata kepada aku Abu Malik Al-Ashja'i, dia kata dia betul dapat saudara dia dapat betul dan dia dapat salah. Okey. Lalu berkata kepadaku bapaku. Dia kata telah lalaikan engkau perbuatan dia pergi ke bilik mandi dapat mengatasi daripada untuk ilmu. Lalu berterusan dia marah dan terputus di antara anak dia Hurmuz bin ketika itu umur 7 tahun. Yang dia tak campur dengan selain daripada apa tadi baik. Dia kata Imam Malik rahimahullah, wa kuntu aj'alu fi kammi tamran. Dia kata aku telah dulu buat dalam ni dengan baju ni letak tamar, dia kata. Wa ana wa unawiluhu sibyanahu. Dan aku berikan unta tu kepada anak-anak yang ada kat kawasan berkenaan. Dia kata bahawa semua minta kepada kalian mengenai dan tanya kalian mengenai seorang guru. Lalu aku pun berkata, kata Malik bin Anas, ma sama illa dzakal ashqar, tidak berdosa kecuali
orang Islam pirang tu. Faqala, dia kata idda'ihi fadzalika alimun nas. Okey. Kemudian ajaklah dia kerana dia adalah orang alim di kalangan manusia. Ini Imam Malik bin Anas Kita telah mengambil Imam Malik daripada Ibn Shihab Az-Zuhri dan sesudah bahawa dia sebutan daripada beliau mendapat satu himpunan besar daripada ilmu dan dia jadi berkuat hafalan dan mengingat dan menghafal yang tahunnya mereka mengiktiraf. Yang mereka ni dahulu mengiktiraf terhadap raja dengan kelebihan dan juga dia duduk dengan raja. Dia kata sekejap okey, masa dia ambil hadis daripada sebahagian, kemudian daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, kemudian dia ambil pula dia ambil daripada Ibn Shihab Az-Zuhri hadis, kemudian dia ambil fiqh daripada Rabi'ah bin Abdurrahman. Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal sebagai Rabi'atul Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i. Yang dahulu kenal terhadap Imam Malik akan kelebihan Imam Malik serta duduk bersama dia dalam belajar. Maksudnya dia sentiasa tambah ilmu baik. Terangkan daripada Malik bin Anas bahawa dia dahulu berkata telah datang kepada kami Az-Zuhri. Lalu kami datang kepada dia dan bersama kami ketika itu Rabi'ah. Lalu dia ceritakan dia lebih kurang 40 lebih hadis yang dia datang kepada aku pada esok harinya. Lalu dia kata lihatlah kepada kalian ni yang paling muda. Unzuru kitaban hatta muhaddithukum. Lihatlah kitab supaya aku cerita kepada kamu. Araitu muhaddatsukum bihi ams. Kamu faham tak apa aku cerita pada semalam? Okey. So dia kata kemudian dia berkata kepada dia Rabi'ah. Hahuna, ni dia kata siapa orang yang boleh jawab pada engkau apa yang kau ceritakan semalam. Dia kata siapa dia? Dia kata Ibnu Abi Amir. Dan dia berkata bawa datang sini. Lalu baginda pun duduk. Ya. Akhirnya dia duduk belajar kan. Guru dia tidak tegur pasal keadaan tak menginginkan. Jadi bila guru dia cakap jadi ketika itu Rabi'atul Ra'i kata ni, budak ni dia kata. Dia kata siapa dia? Dia kata Ibn Abi Amir. Dia kata had, bawa datang sini. Maka Imam Malik kata aku pun cerita kepada dia dengan 40 hadis daripadanya. Kata Az-Zuhri, dia kata ma kuntu ara annahu baki ahdun yahfadhu hadha ghairi. Jadi Ibn Abi Amir dia kata Imam Malik cerita kepada dia kata aku tak pernah menyangka bahawa bahawa baki kekal sesiapa menghafal ini bersama bersaing dariku. Dia tak pernah nampak, tapi itulah pemudahan yang kita kata tak ada kita, orang lain ganti kita. Okey. Dia kata macam mana telah mengambil dia telah mengambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari daripada Bani Najjar, Qadi Madinah. Dia telah mengambil daripada fuqaha yang 7. Dia kata dan menjadi hujah dan fiqh. Ketika mana telah sempurna untuk Malik bin Anas kajian hadis dan kesan fiqh. Dia mengambil untuk dirinya satu persatu tempat duduk dalam Masjid Nabawi untuk pengajian yang percuma dan juga pemberian fatwa. Okey. Dia kata sini okey. Dia kata dahulu ketika mana sempurna untuk Malik kajian hadis dan asar serta fiqh, dia mengambil satu tempat duduk dalam Masjid Nabawi untuk dia mengajarkan dan memberikan fatwa. Okey, baik. Siap, dia hilang balik.
Okey, ni software ni, saya rasa software ni bila dia buka dengan dengan StreamYard ni dia ada masalah sikit. Dia akan hilang. Dia padam. Tapi macam kita sebut itulah, memang kisah Imam Malik bin Anas, perbahasan tentang tempat dia tinggal tu, tempat dia membesar, berbeza, sangat jauh beza dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan di tempat dia memang tempat dia membesar, tempat tu adalah macam cradle, tempat buaian bagi ilmu. Jadi kat situ tempat dia ambil sebagainya. Cuma macam disebut adalah satu sudut yang agak ni disebutkan bahawa penumpuan kepada dalil tadi, sedangkan kita tahu dalil ni ada perbezaan, kadang tak serupa. Dari situ dah datangnya kaedah atau cara Abu Hanifah dan pemikiran tadi membantu. Tapi mereka semua dibetulkan balik last sekali oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kita semua tu insyaAllah kita sambung balik pada masa akan datang. Baik. Pasal dia punya software ni agak masalah sikit. Saya tak faham kenapa. Kalau buka lain tak ada masalah, tak mati. Buka dengan StreamYard dia mati. Kalau kita present kan, kita present dia akan mula hilang dia punya dia jadi terus tutup. Nanti insyaAllah nanti kalau kita cuba baiki balik. So alhamdulillah, ada soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada, kita berhenti sini. So kita sambung kemudian. Surah Abu Hanifah kita habiskan. Terus Imam Malik bin Anas. Dia tak suka. Kita kata banyak zaman Abu Hanifah tadi, pemecahan tajuk kepada banyak tak dimestikan, tapi benda tu berlaku, benda tu ada faedah dalam pemahaman dalil. Zaman Malik pula, zaman dia atau tempat dia menyebabkan ilmu terbalik. Dia tak kisah ada ke tak ada, sama je kan. Apa daripada mereka yang ada nas, ada tak ada, diamkan je. Itu kan. Tapi dalam sudut ni bila berlaku perkara terbaru dalam masyarakat, maka pengandaian tadi akan membantu untuk kita faham dalil. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.